Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi shalli 'ala nabiyyi musallima wa amidna min nurihi ya nur. Ya Rabbi shalli 'ala nabiyyi musallima waj'al lana taufiqa dauman sahiba. Namanya ucapan terima kasih kepada Ustaz Kajian Syariah Darul Fitri yang menjadi penganjur program kita pada hari ini. Yang dihormati para hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan membahaskan sebuah kitab yang dikarang oleh seorang tokoh besar hadis yang tidak asing lagi, yaitu Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala, yang mana kitab yang beliau susun ini disebut sebagai Al-Ilal As-Saghir. Kitab Al-Ilal As-Saghir. Meskipun dinamakan Al-Ilal, iaitu jamak bagi illah, yang bermaksud satu perkara yang merosakkan atau mencacatkan sesebuah hadis yang tersembunyi, ya. Perkara yang tersembunyi yang boleh merosakkan atau mencemarkan atau mencacatkan sesebuah hadis, meskipun zahirnya ia bebas daripada kecacatan atau pencemaran atau kerosakan tersebut. Yang zahirnya tak ada apa-apa, ya, bagi orang yang bukan ahli lah. Bagi orang yang bukan ahli, dia lihat tidak ada apa-apa masalah, tidak ada illah, ya. Jadi mungkin boleh juga kita kata illah tu masalah lah, ya. Masalah pada hadis. Tapi bagi orang ahli, dia lihat ada masalah pada hadis tersebut, ya, ada masalah yang menyebabkan hadis itu tidak dapat dinilai sebagai sahih, ya, ataupun sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu illah, jamaknya ilal. Meskipun demikian, Maulana Syekh Salman An-Nadwi, antara yang mentahqiq kitab Al-Ilal As-Saghir ini, ya, dia menyebut perbahasan yang dibawakan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Ilal ini sebenarnya lebih kepada ulum al-hadis. Ya, lebih kepada ulum al-hadis, bukannya tentang ilal al-hadis. Bukannya secara fokus itu bukan kepada ilal al-hadis. Dan apa yang disebut oleh Maulana Salman ini ada signifikannya bila kita nanti bincangkan, ya, apa yang dibahaskan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Al-Ilal ini, ya. Jadi dia sebenarnya bukan keseluruhannya itu fokus kepada ilmu Al-Ilal, tetapi lebih kepada ulum Al-Hadis. Bahkan kitab ini merupakan antara kitab ulum Al-Hadis yang terawal. Ini yang terawal. Selain daripada perbahasan-perbahasan ulum al-hadis yang terdapat dalam kitab Ar-Risalah oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, sebuah kitab berkaitan tentang usul al-fiqh, tetapi di dalamnya ada membahaskan, ya, tentang ulum al-hadis. Apabila Imam Asy-Syafi'i membahaskan tentang as-sunnah, ya, sebab usul fiqh itu dia ada bahaskan Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, ya, secara umum lah. Jadi dalam membahaskan
tentang bab as-sunnah itu, dia akan masuk juga kepada ulum al-hadis. Itu di antara yang awal, ya, perbahasan-perbahasan awal. Ulum al-hadis juga terdapat dalam muqaddimah Sahih Muslim, ya. Yang mana muqaddimah Sahih Muslim itu, ya, dia membahaskan tentang ilmu-ilmu atau seni-seni hadis, ya, sebelum dia masuk kepada riwayat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu juga dengan kitab Al-Ilal As-Saghir ini, walaupun dalam kitab Sunan At-Tirmizi diletakkan di hujung, fi akhir al-kitab, tapi sebenarnya, ya, mengikut Maulana Syekh Salman An-Nadwi, dia kata dia sebenarnya muqaddimah. Walaupun diletakkan di akhir al-kitab, tapi sebenarnya dia adalah muqaddimah kepada Sunan At-Tirmizi atau Jami' At-Tirmizi. Dan dicadangkan, disyorkan supaya kitab ini dipelajari terlebih dahulu. Ini bagi orang yang nak mempelajari Jami' At-Tirmizi atau Sunan At-Tirmizi. Ya, sebab dia lebih patut untuk difahami tentang kaedah ataupun manhaj Imam At-Tirmizi dalam kitab sunannya. Jadi disebut oleh Syekh Salman sebagai madkhal. Madkhal, ya. Sebab itu yang ada diterbitkan oleh Dar Ibnu Katsir, ya, Dar Ibnu Katsir Damsyik, diterbitkan dengan diselenggara oleh sahabat saya Ad-Doktor Sayyid Abdul Majid Al-Ghawri. Ya, dia punya tajuk itu Al-Madkhal ila Dirasah Jami' At-Tirmizi. Madkhal ni macam pengenalan, ya, atau pengantar kepada Jami' atau Sunan At-Tirmizi rahimahullahu taala. Jadi sebelum masuk kepada perbahasan kitab Al-Ilal, mungkin saya perkenalkan dahulu tentang siapa Al-Imam At-Tirmizi secara ringkas, yang mana nama kunyahnya, ya, ialah Abu Isa. Dan dalam Sunan At-Tirmizi, kalau dia kata qala Abu Isa, artinya beliau lah, ya, beliau qala Abu Isa, itu sebagai kunyah ataupun nama panggilan. Dan namanya Muhammad, ya, Muhammad bin Isa bin Saurah. Kalau tak ada baris tu nanti orang baca surah, ya, bukan surah tapi Saurah bin Musa bin Ad-Dhahak As-Sulami Ad-Darir Al-Bughi At-Tirmizi, ya. Kerana beliau ini di akhir usianya menjadi buta, sebab itu disebut Ad-Darir, ya. Sebab banyak sangat beliau menelaah hadis dan juga beribadah, ya. Akhirnya matanya itu menjadi buta. Dan beliau lahir tahun 209 Hijrah, ya. Ini tarikh-tarikh yang disebutkan, ya, dalam membincangkan seni ilmu hadis ini. Tarikh-tarikh yang disebutkan tu mesti, walaupun saya sendiri pun memang kurang dari segi ingatan, ya. Nak ingat semua ni bukannya senang, ya. Kecuali orang yang otak fotostat tu boleh lah. Tapi sekurang-kurangnya, ya, kita ada tasawur, ada gambaran. Dia punya timeline, garis masa hidup, ya, seorang tokoh ni antara bila sampai bila. Maknanya bila dia bincangkan tentang pendapat-pendapat ulama tu, dia akan refer kepada ulama yang terdahulu, sama ada yang dia jumpa ataupun yang dia tidak jumpa. Kita akan ada dalam kepala gambaran kita. Ini penting, ya. Supaya tidak bercampur kita punya gambaran tentang perbahasan-perbahasan yang dibawa. Jadi beliau lahir tahun 209 Hijrah, bermakna imam mazhab itu sudah muncul sebelumnya, ya. Imam-imam mazhab Imam Abu Hanifah, ya, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, ya, Imam Syafi'i wafat 204. Maknanya 5 tahun kemudian baru lahirnya Imam Tirmizi. Kecuali Imam Ahmad, dia belum wafat lagi. Dan imam lain, Al-Auza'i, nanti akan disebutkan, ya, kenapa kita perlu tahu nama-nama imam ni, sebab
mereka adalah mujtahid yang muncul, yang mengasaskan mazhab masing-masing. Mereka ada mazhab. Cuma mazhab-mazhab ni pupus dalam kurun keempat dan kelima hijrah, kecuali 4 buah mazhab sahaja. Tapi sebelum tu sangat banyak mazhab. Mazhab Sufyan al-Thawri, mazhab Abdullah bin al-Mubarak, mazhab Ishaq bin Rahuyah dan sebagainya. Dan ini disebutkan nama-nama mereka ini oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, untuk menunjukkan bahawa kefahaman sesuatu hadis itu mesti dirujukkan kepada fuqaha, fuqaha, ahli fiqh, imam-imam mazhab ni, imam-imam mujtahid ini. Bukannya dirujukkan kepada muhaddisin. Muhaddisin kerja dia ialah untuk menyaring, memeriksa, menyelidik tentang rijal hadis, mengetahui mana hadis yang sahih, mana hadis yang tidak sahih. Tetapi kefahaman hadis itu adalah kerja fuqaha, para fuqaha. Dan Imam At-Tirmizi dalam sunannya ini dia menonjolkan aspek itu sebenarnya. Jadi kefahaman hadis itu mestilah dirujuk kepada fuqaha, bukannya kepada muhaddisin. Dan Imam Tirmizi dia wafat tahun 279 Hijrah. Masih lagi dalam kurun ketiga Hijrah. Kurun ketiga Hijrah ini dianggap sebagai kurun yang sangat cemerlang dalam aspek pembukuan hadis secara sistematik, dan sebenarnya juga dianggap sebagai kemuncak sebenarnya, kemuncak kepada kematangan ilmu hadis ini. Kematangan ilmu hadis ini sebenarnya sudah sampai ke puncaknya. Tahap matang dia itu sebenarnya sudah berlaku dalam kurun ketiga Hijrah. Sebab itu imam-imam hadis ini mampu untuk menilai hadis mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim rahimahumullah yang menulis kitab sahih mereka dan memasukkan hadis-hadis yang sahih. Ini tidak boleh dilakukan kecuali mereka betul-betul mahir, faham, pakar tentang ilmu hadis. Sehinggalah ke hari ini tidak ada yang dapat menyaingi kedua-dua kitab tersebut, yang disebut sebagai ashah al-kutub ba'da al-Quran al-Karim. Kitab yang paling sahih selepas Al-Quran al-Karim sampai ke hari. Jadi menunjukkan bahawa ilmu seni perbahasan tentang hadis-hadis ini sudah matang, sudah sampai ke puncaknya dalam kurun ketiga Hijrah. Sebab itu penting untuk kita kembali meneliti, menelaah kitab-kitab yang dikarang oleh ulama dalam kurun ketiga Hijrah. Dan antaranya ialah kitab Al-Ilal As-Saghir ini. Walaupun As-Saghir kecil tapi sangat padat isinya, penuh dengan ilmu sebagaimana kitab-kitab yang lain. Ulama-ulama yang dahulu ni bila kita tengok kadang-kadang nipis kitabnya, tapi isinya padat dengan ilmu. Baik. Kemudian Imam At-Tirmizi ini kita kena tahu bahawa beliau pakar dalam ilmu hadis dan juga pakar dalam ilmu ilal al-hadis. Dan beliau mempunyai kelebihan yang banyak, antaranya kuat ingatannya, dan dia punya otak tu boleh dikatakan macam fotostat lah. Sekali dia baca, dia terus ingat terus. Jadi tidak ada yang mempertikaikan kebolehan, kemampuan, keahlian Imam Tirmizi dalam ilmu hadis. Jadi ini penting untuk kita fahami, terutama berkait dengan hukum-hukum hadis yang disebut oleh beliau dalam sunannya, yang beliau bagi darjat sahih, hasan sahih, gharib, hasan sahaja, dan sebagainya. Jadi ini
diguna pakai oleh ulama-ulama yang datang kemudian. Tidak ada yang mempertikaikan tentang keahlian Imam At-Tirmizi dalam menilai hadis-hadis dalam kitab sunannya. Jadi beliau seolah-olah menghimpunkan antara teknik ataupun manhaj Imam Bukhari dan Imam Muslim yang memberi status ataupun nilai kepada hadis-hadis, dan juga dia menghimpunkan teknik ataupun manhaj Imam Abu Daud yang lebih fokus kepada hukum, istinbat hukum daripada hadis tersebut, kefahaman dan juga istinbat hukum daripada hadis-hadis yang diriwayatkan. Jadi seolah-olah beliau menghimpunkan antara dua manhaj, manhaj Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga manhaj Imam Abu Daud. Jadi dia ada aspek penilaian ataupun hukum sesuatu hadis dan juga ada aspek fiqhnya, istinbat hukumnya di dalam kitab tersebut. Jadi sebab itu kitab beliau ini disukai oleh ramai ulama dan mendahulukannya ke atas kitab-kitab yang lain. Kitab Sunan Tirmizi ini didahulukan ke atas kitab-kitab yang lain, kerana dia punya seni hadis dan seni fiqh itu lengkap berbanding dalam kitab-kitab hadis yang lain. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, masuk kepada muqaddimah yang disebut oleh Imam At-Tirmizi, walaupun tidak ada muqaddimah sebenarnya, awal lah, maknanya awal kata-kata Imam At-Tirmizi. Okey. Kita ada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahadithul jami' ma'mulun biha illa hadithain. Tajuk-tajuk yang ada pada kitab yang saya punya ini adalah yang ditahqiq oleh Syekh Salman dan juga diterbitkan oleh Dr. Said Abdul Majid Al-Qawri. Jadi tajuk-tajuk yang ada tu yang dibuat oleh mereka lah, supaya memudahkan kita bahawa ini subtopik itu dia sebagai pemisah lah, subtopik nanti itu sebagai pemisah dengan perbahasan-perbahasan yang sebelumnya. Jadi mula-mula sekali tentang ahadithul jami' ma'mulun biha illa hadithain, hadis-hadis al-jami'. Bila sebut al-jami' maknanya Sunan At-Tirmizi, sebab Imam At-Tirmizi yang berikan nama tersebut al-jami'. Kemudian dia juga terkenal sebagai Sunan At-Tirmizi. Hadis al-jami' ma'mulun biha, diamalkan kesemuanya, keseluruhannya. Illa hadithain, kecuali dua buah hadis. Dia start dengan perbincangan tentang hadis-hadis yang terdapat dalam Sunan At-Tirmizi. Qala Abu Isa jami' ma fi hadzal kitab minal hadis huwa ma'mulun bih. Kata Imam Abu Isa, semua yang terkandung dalam kitab ini daripada hadis adalah diamalkan. Diamalkan maknanya tidak ada yang tidak diamalkan kecuali dua hadis lah, kecuali dua hadis yang akan disebutkan nanti. Walaupun hadis itu dhaif, bila kita tengok dalam kitab Sunan Tirmizi bukan semuanya sahih. Walaupun ada sebagian ulama yang mengitlakkan, menyebutkan Sunan Tirmizi sebagai Sahih At-Tirmizi, tapi secara ghalib sahaja. Bukan semua hadis-hadisnya sahih. Sebab Imam Tirmizi jelas
dia memberi nilai, status, hukum bagi setiap hadis itu sama ada sahih, hasan, gharib, ataupun kadang disebut dhaif. Jadi bukan semuanya sahih. Jadi kalau ada yang kata sahih At-Tirmizi itu mungkin secara ghalib, secara majoriti hadis-hadisnya sahaja. Jadi bila kita lihat Imam At-Tirmizi mengatakan semuanya sahih, semuanya diamalkan. Bermakna tidak ada yang tidak diamalkan oleh ulama, walaupun oleh sebahagian ulama. Kecuali 2 buah hadis yang menunjukkan bahawa hadis-hadis dhaif, walaupun ianya dari segi riwayat itu dhaif, tapi dari segi kandungan hadis tersebut itu sudah diamalkan oleh ulama-ulama salaf. Imam Tirmizi ini salaf, dalam zaman salaf. Jadi bila dia kata hadis-hadisnya semua diamalkan, artinya ulama salaf pada zaman salaf ini dia tidak meninggalkan hadis dhaif. Tidak meninggalkan daripada beramal dengan hadis dhaif. Sebab periwayatan hadis itu sampai ke tahap kemuncak matang dalam kurun ketiga hijrah itu, dan munculnya ramai muhaddisin, ahli hadis ni dalam kurun ketiga hijrah ini. Tetapi mazhab fiqh itu lebih awal. Mazhab fiqh itu lebih awal muncul. Ini dalam kurun pertama dan kurun kedua hijrah. Kemudian barulah muncul ramainya ulama hadis. Jadi amalan itu, bila sebut fiqh ni artinya dari segi amalan, amali. Jadi amali itu sudah berlaku sebelumnya. Cuma dari segi riwayat itu datang kemudian dan didapati riwayatnya yang sampai kepada imam-imam hadis ini didapati riwayatnya dhaif. Jadi ada kemungkinan, sebab itu ada yang menyebut kemungkinan riwayat yang sampai kepada imam hadis ini dhaif, tetapi sebelumnya itu belum tentu dhaif. Mungkin dia datang daripada jalan riwayat yang lain. Cuma jalan riwayat yang sampai kepada salah seorang daripada imam hadis ini, atau sebahagian daripada mereka itu, jalan riwayatnya dhaif. Tapi ada kemungkinan yang diamalkan sebelumnya itu jalan riwayat lain yang tidak dhaif. Ya, ada ihtimal begitu. Jadi beramal dengan hadis dhaif ini boleh juga kita kata sebagai manhaj ahlul hadis. Manhaj ahlul hadis, termasuk dalam manhaj ahlul hadis. Ia tidak meninggalkan hadis dhaif. Hatta Imam Al-Bukhari yang menyusun kitab sahih, yang dikatakan kitabnya itu paling sahih sekali, juga tidak meninggalkan hadis dhaif. Ini dalam kitab-kitabnya lain. Seperti kitab Al-Adab Al-Mufrad. Beliau tak hanya masukkan hadis yang sahih. Tidak. Bahkan terdapat juga hadis-hadis yang tidak mencapai tahap sahih dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Jadi beramal dengan hadis dhaif dengan syarat-syaratnya itu sudah tersebar, sudah masyhur. Sejak daripada zaman para salafus soleh lagi. Dan boleh juga kita kata sebagai termasuk manhaj ahlul hadis. Manhaj ahlul hadis. Jadi kalau ada ahlul hadis yang meninggalkan sama sekali secara mutlak hadis dhaif, langsung tak pakai. Dia kata kita nak yang sahih sahaja. Sahih saja. Jadi kalau ada dalam sesuatu masalah tidak ada hadis, hadis sahih tak ada, yang ada hadis dhaif sahaja, pun dia dia tak amalkan hadis dhaif tersebut. Jadi dia tak buat apa-apa lah. Dalam sesuatu masalah itu bukan semua ada hadis yang sahih. Kadang-kadang hanya ada hadis dhaif sahaja. Jadi bila dia tengok hadis dhaif sahaja, maka dia tak amalkan. Maknanya tak buat apa-apa. Dalam masalah tersebut dia tak buat apa-apa. Jadi apa tu bila ditanya apa yang merupakan sunnah dalam masalah ini, dalam masalah tersebut, jadi dia disebut yang sunnah dalam masalah tersebut ialah tinggalkan, tak buat apa-apa. Tak buat apa-apa itu sunnah. Jadi ini manhaj baru sebenarnya. Ini manhaj yang baru.
Kalau ulama-ulama dulu, kalau kita tengok apa yang dibahaskan oleh para ulama, mereka tidak meninggalkan hadis walaupun dhaif. Contohnya macam antara manhaj yang masyhur daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal yang dikatakan sangat kuat berpegang dengan hadis ini. Tapi beliau bila dalam sesuatu masalah tidak ada hadis sahih, tak ada. Yang ada hadis dhaif saja. Dan hadis dhaif itu lebih disukai oleh beliau. Ahabbu ilaihi, lebih disukai oleh beliau daripada kita menggunakan akal fikiran, ijtihad kita sendiri. Itu lebih baik mengamalkan hadis dhaif itu lebih baik daripada kita menggunakan akal fikiran ataupun buah fikiran kita. Hanya akal-akalan saja. Akal-akal maknanya contohnya macam tadilah. Kalau hadisnya dhaif dan tak ada hadis sahih, so kita tak buat apa-apa lah. Guna akal. Itu guna akal sebenarnya. Jadi kalau ikut mazhab Hambali, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Abu Daud, hatta Imam Abu Daud dalam sunan beliau itu, beliau hatta bukan hadis dhaif sahaja, hadis mungkar, hadis dhaif jiddan. Yang ada dalam masalah tu, sesuatu masalah itu yang hanya yang ada adalah hadis dhaif jiddan atau hadis mungkar. Itu pun masih ada ruang untuk diamalkan kerana tidak ada dalil-dalil yang lebih sahih yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, itu yang perlu kita faham bila Imam Tirmizi dia menyebut dalam sunannya ini, semua hadis itu diamalkan walaupun oleh sebahagian ulama salaf, menunjukkan bahawa beramal dengan hadis dhaif ini sudah masyhur, tidak ada masalah. Cuma masalahnya nanti ialah dari segi kefahaman itu, akan berlaku khilaf lah nak memahami sesuatu masalah itu akan khilaf. Wa bihi akhadha ba'du ahli ilm, dan dengannya sebahagian ahli ilmu, mengambilnya, mengamalkannya. Maknanya semua hadis-hadis yang disebutkan dalam sunannya itu diamalkan oleh sebahagian ahli ilmu. Jadi ahli ilmu ini sebenarnya adalah tinggi kedudukannya. Bila disebut ahlul ilmi, orang yang ahli dalam bidang ilmu, suatu keilmuan, ini sebenarnya tinggi dia punya tahap dia. Kalau hari ini kita sebut ahli ilmu, itu macam biasa-biasa saja. Maknanya dia tidak dianggap sebagai ulama besar. Kalau kita kata ahli ilmu, maknanya biasa saja, bukannya ulama besar. Tapi bila sebut, maknanya kalau Imam Tirmizi bila disebut ahlul ilmi, itu adalah ulama besar. Imam mujtahid. Bukan sebarangan. Dia punya istilah tu, ahlul ilmi, itu bukan orang yang biasa-biasa. Dia adalah imam mujtahid, ataupun imam mazhab, ulama besar di zaman itu. Sebab itu dalam Sunan Tirmizi dia banyak sebut ahlul ilmi, ahlul ilmi. Jadi bila ahlul ilmi ni artinya ialah imam mujtahid. Ma khala hadithain. Jadi semua hadis itu diamalkan kecuali dua buah hadis. Dua buah hadis sahaja yang tidak diamalkan. Yang pertama hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'a baina zuhri wal asri bil madinati wal maghribi wal isya'i min ghairi khaufin wala safarin wala matar. Hadis Ibnu Abbas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan, menjamakkan salat antara zuhur dan asar di Madinah. Maknanya Nabi duduk di Madinah, tak ke mana-mana. Jadi hadis ini dia memang spesifik disebut bil Madinah. Artinya Rasulullah tidak ke mana-mana. Tapi menjamakkan solat antara zuhur dengan asar. Wal maghrib dan wal isya, maghrib dan juga solat isya min ghairi khaufin, tanpa ada sebarang sebab ketakutan,
mahupun perjalanan, mahupun hujan. Tanpa ada sebab takut, safar ataupun hujan. Maknanya kalau nak menjamakkan solat semasa hadar ataupun semasa tidak bermusafir, tidak ke mana-mana, ini mesti ada sebab dia, seperti khaufin, takut, safar ataupun ketika dalam musafir, itu boleh jamak. Ataupun hujan turun lebat sangat, itu pun boleh jamak. Tetapi disebutkan Nabi menjamakkan solat ini tanpa sebab-sebab tersebut. Dan hadis yang penuh sebenarnya ada dekat dalam Sunan Tirmizi itu disebut, lalu ditanya kepada Ibnu Abbas. Ma arada bizalik, apa yang Rasulullah kehendaki dengan berbuat demikian? Maka jawab Ibnu Abbas, qala arada alla yuhrija ummatahu. Jadi Rasulullah dia hendak supaya tidak memberatkan umatnya. Jadi bagi dia mahu supaya tidak memberatkan umatnya. Jadi hadis ini dikatakan oleh Imam Tirmizi tidak diamalkan oleh mana-mana ulama. Oleh mana-mana ulama yang terdahulu. Dan kemudian hadis ini sahih. Tapi kemudian beliau bawakan dalam bab yang sama hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif yang mengancam, yang memberi ancaman bagi orang yang menjamakkan solat ini tanpa sebarang uzur. Man jama'a baina salatain min ghairi uzrin faqad atababan min abwabil kabair. Selepas hadis ini dibawakan hadis yang kedua, hadis tarhib, memberi ancaman. Barang siapa yang menjamakkan di antara dua solat tanpa sebarang uzur, maka dia telah mendatangi satu pintu daripada pintu-pintu dosa besar. Maknanya tak boleh. Maknanya bertentanganlah hadis ini dengan hadis yang sebelumnya. Maka dia telah mendatangi satu pintu daripada pintu-pintu dosa besar. Namun, hadis yang dibawakan ini dhaif. Hadis yang melarang daripada menjamakkan solat tanpa sebab ini, tanpa uzur ini, dhaif. Yang hadis yang pertama tadi sahih. Bahkan ada dalam Sahih Muslim. Tetapi apa kata Imam At-Tirmizi? Dia kata, wal amalu ala hadha inda ahlil ilmi. Maknanya yang diamalkan adalah menurut hadis yang dhaif ini. Yang diamalkan adalah menurut hadis yang dhaif ini inda ahlil ilmi. Di sisi ahli ilmu. Di sisi imam mujtahid. Jadi seolah-olah dia nak kata bahawa hadis yang pertama tadi mansukh. Ini yang disebut oleh Imam At-Tirmizi. Jadi hadis yang dhaif itu yang diamalkan oleh ahlul ilmi. Dia tak sebut sama ada sebahagian ataupun keseluruhan. Tapi zahirnya inda ahlul ilmi itu keseluruhan. Mungkin mengikut pengetahuan beliau. Dan hadis ini hadis yang pertama tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dan bila kita semak syarah Imam Nawawi rahimahullah, beliau membahaskan tentang hadis ini. Jadi disebut ada berbagai pandangan ulama berkenaan dengan hadis Rasulullah menjamakkan antara solat zuhur dan asar, maghrib dan isyak tanpa uzur ini. Jadi ada berbagai tafsiran dan pandangan ulama, dan antara yang disebutkan ialah kemungkinan hadis jamak itu adalah dengan sebab sakit ataupun lain-lain daripada keuzuran yang dibenarkan oleh syarak. Jadi dia ada sebab lain. Maknanya bersebab juga. Kenapa Nabi dijamakkan? Dia kata ada sebab juga. Ada keuzuran juga sebenarnya.
Cuma tak disebut dalam hadis itu apa keuzurannya. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Al-Qadi Husain daripada mazhab Syafi'i. Dia mentafsirkan begitu. Dia mentafsirkan bahawa ianya adalah dengan sebab suatu keuzuran. Tapi tak tahulah sebab apa. Tapi kerana sesuatu keuzuran. Dan satu lagi pendapat yang disebut oleh Imam Nawawi, dia kata Nabi menjamakkan solat itu untuk menunjukkan lil hajah liman la yattakhidhuhu adatan. Ya, untuk keperluan, untuk suatu keperluan bagi orang yang tidak menjadikannya sebagai adat kebiasaan. Maknanya jika dia perlu untuk menjamakkan solat itu, maka dia boleh lakukan, tapi dengan syarat la yattakhidhuhu adatan, tidak menjadikannya sebagai adat kebiasaan. Macam orang Syiah asyik jamak aja, tak boleh. Dan Imam Nawawi kata wa huwa qaul Ibni Sirin, dan ini adalah pendapat Ibni Sirin wa Ashhab daripada mazhab Maliki. Jadi bila Imam Nawawi dia membawakan pendapat-pendapat ini dan menyebutkan bahawa ianya adalah juga pendapat-pendapat Imam Mujtahid. Sebab Ibn Sirin pun Mujtahid juga. Ahmad bin Hanbal juga Mujtahid. Jadi menunjukkan bahawa hadis itu masih diamalkan juga oleh sebahagian ulama, tetapi dengan alasan ataupun sebab tertentu. Dengan alasan sebab ataupun dengan alasan tertentu. Walaupun Imam Tirmizi kata tidak diamalkan oleh seorang ulama pun. Tetapi bila diteliti, sebenarnya masih lagi ada khilaf dan diamalkan oleh sebahagian ulama dengan sebab atau alasan tertentu. Itu satu. Dan Imam Nawawi dia tak rajihkan, dia hanya bawakan apa di dua pendapat tadi, dan dia tak rajihkan. Dia hanya nyatakan berlaku khilaf sahaja. Baik. Dan hadis yang kedua, hadisun Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza syaribal khamra fajliduhu fa in ada fi rabi'ah faqtuluh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini tentang hukuman bagi orang yang minum arak. Apabila dia minum arak, idza syaribal khamr, jika dia minum arak, fajliduh, maka sebatlah dia. Orang yang minum arak ini kena disebat. Fa in ada fi rabi'ah, dan jika dia melakukannya semula pada kali yang keempat, maknanya kali ketiga, kali pertama, kedua, ketiga tu disebat sahaja. Tapi kalau buat kali keempat, tak tobat-tobat ni, kali keempat pun dia buat lagi, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Hukum bunuh bagi orang yang minum arak. Jadi hadis ini juga disebutkan oleh Imam Tirmizi sebagai mansukh, dan dia membawakan hadis yang menunjukkan bahawa hadis yang ini telah dimansuhkan dengan hadis yang lain apabila, iaitu hadis Jabir dan Qabisah radhiyallahu taala anhuma, yang mana hadis yang diriwayatkan oleh mereka itu menunjukkan bahawa Nabi tidak membunuh orang yang minum arak pada kali yang keempat. Jadi menunjukkan bahawa itu sebagai nasikh, memansuhkan hadis yang ini. Dan Imam Tirmizi kata wal amal ala hadzal hadis inda ammah ahli ilm. Dan yang diamalkan adalah menurut hadis ini di sisi ammah, keseluruhan ahli ilmu. Ijma'. Bila sebut ammah ni, maknanya semualah, ijma' ahli ilmu, imam-imam mujtahid. Dan ini kalau dalam syarah An-Nawawi, dia menyatakan bahawa tidak ada masalah tentang ijma' tentang mansuhnya hadis idza syaribal khamra fajlidu. Jadi ini dua hadis yang tidak
diamalkan oleh kebanyakan ulama bagi hadis nombor 1, dan juga yang merupakan hadis yang mansuh, yang jelas mansuh, bagi hadis nombor 2. Dua hadis ini yang disebut oleh Imam Tirmizi yang tidak diamalkan oleh mana-mana ahlul ilmi. Waqad bayyana illatal hadisain jami'an fil kitab, dan kami telah terangkan illah, sebab yang kenapa hadis ini ditolak. Kedua-dua hadis ini kesemuanya di dalam kitab. Jadi ini juga ibarat qad bayyana illatal hadisain jami'an fil kitab, ibarat ini menunjukkan bahawa kitab Al-Ilal As-Saghir ini sebenarnya bukan tentang ilal. Bukan tentang ilal. Kalaulah kitab ini tentang al-ilal, sudah pasti beliau akan terangkan di sini illah bagi kedua-dua hadis. Tapi dia hanya isyaratkan, dah diterangkan. Ya, beliau hanya isyaratkan telah diterangkan dalam Sunan At-Tirmizi, dalam sunannya. Jadi tidak diterangkan semula. Dan apa ni keterangannya adalah seperti yang dah saya huraikan tadi. Terus subtopik asbab aqwal al-fuqaha inda Tirmizi, ya. Sebab kalau dalam kitab yang ditahqiq oleh Syekh Ghauri, ya, dia guna asbab aqwal, sebab pendapat-pendapat fuqaha di sisi At-Tirmizi. Jadi mungkin maksud sebab itu ialah masadir, sumber ya. Pendapat-pendapat fuqaha ini daripada mana? Semua sumbernya diambil oleh Imam Tirmizi daripada mana? Qala wa ma dzakarna fi hadzal kitab min ikhtiyaril fuqaha fama kana fihi min qauli Sufyan ats-Tsauri fa aktsaru ma haddatsana bihi Muhammad bin Utsman al-Kufi hadatsana Ubaidullah ibnu Musa an Sufyan wa minhu ma haddatsani bihi Abul Fadl Maktum ibnu al-Abbas at-Tirmizi hadatsana Muhammad ibnu Yusuf al-Firyabi an Sufyan. Jadi ini adalah sumber bagi pendapat Imam Sufyan ats-Tsauri, ya. Jadi mazhab-mazhab beliau yang dikemukakan, ya, oleh Imam Tirmizi ini daripada sanad ini. Dia kata wa ma zakarna, ya, dan apa yang kami sebutkan dalam kitab ini daripada ikhtiar, pilihan atau pendapat para fuqaha. Sebab seperti yang saya sebutkan tadi, ya, untuk memahami hadis ini mesti merujuk kepada fuqaha, seperti mana yang Imam Tirmizi praktiskan dan tunjukkan kepada kita, ya. Nak faham hadis kena rujuk pada fuqaha. Sebab itu dibawakan, ya, aqwal al-fuqaha. Jadi apa yang terdapat di dalam kitab ini daripada pendapat Sufyan ats-Tsauri, fa aktsaruhu ma haddatsana bihi, dan kebanyakannya itu adalah yang telah dikhabarkan kepada kami oleh dua guru beliau, ya. Pertama, Muhammad bin Utsman al-Kufi, diberitakan kepada kami oleh Ubaidullah bin Musa an Sufyan ats-Tsauri. Jadi jarak sanad bagi mazhab Sufyan ats-Tsauri dengan Imam Tirmizi ini, ya, ada dua orang perantara. Ya, dua orang perantara. Ya, Imam Tirmizi diambil daripada guru dia Muhammad bin Utsman al-Kufi, daripada Ubaidullah bin Musa, daripada Sufyan ats-Tsauri. Jadi ada dua perantara, ya, dalam sanad riwayat mazhab Imam ats-Tsauri. Wa minhu ma haddatsani bihi Abul Fadl, dan di antaranya juga apa yang diberitakan kepadaku oleh Abul Fadl, ya, guru yang kedua, Abul Fadl Maktum bin al-Abbas at-Tirmizi. Diberitakan kepada kami oleh Muhammad bin Yusuf al-Firyabi daripada Sufyan, juga dua perantara, ya. Dua perantara antara Imam at-Tirmizi dengan Sufyan ats-Tsauri. Wa makana fihi min qauli Malik bin Anas fa aktsaru ma hadatsana bihi Ishaq bin Musa al-Ansari. Dan apa yang terkandung di dalam kitab ini daripada pendapat Malik bin Anas, ya. Imam Malik, ya, imam dar
Imam Daril Hijrah, ya, Imam Daril Hijrah, yang merupakan gelaran kepada beliau, ya, imam kepada Darul Hijrah, yaitu kota Madinah. Dan fa'aksaru, maka kebanyakannya ialah apa yang diberitakan kepada kami oleh Ishaq bin Musa al-Ansari. Ini guru Imam At-Tirmizi. Haddatsana Ma'nu ibnu Isa al-Qazzaz an Malik bin Anas. Juga ada dua perantara di antara Imam At-Tirmizi dengan Imam Malik bin Anas. Ada dua perantara. Wa makana fi min abwabi saum fa akhbarana bihi Abu Mus'ab al-Madini an Malik bin Anas. Dan yang terdapat di dalamnya dalam kitab sunannya daripada bab-bab puasa, masalah-masalah puasa ni khusus, maka telah dikhabarkan kepada kami oleh Abu Mus'ab al-Madini an Malik bin Anas. Khusus tentang bab puasa antara Imam Tirmizi dengan Imam Malik, satu perantara sahaja. Satu perantara sahaja. Wa ba'du kalamin mi Malik ma akhbarana bihi Musa bin Hizam. Dan ada juga mazhab Malik ini, sebahagian kata-kata Imam Malik, apa yang dikhabarkan kepada kami oleh Musa bin Hizam, guru dia yang ketiga. Ya, guru dia yang ketiga, Musa bin Hizam, akhbarana Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi an Malik bin Anas. Diberitakan kepada kami oleh Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi daripada Malik bin Anas, dua orang perantara. Jadi ini adalah riwayat Imam At-Tirmizi bagi mazhab Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Yang ketiga, wa ma kana fi min qawli Ibn al-Mubarak fa huwa ma haddatsana bihi Ahmad bin Abdah al-Amuli an ashab Ibn al-Mubarak anhu. Dan apa yang terkandung di dalam kitab ini, ya, daripada pendapat Ibnul Mubarak, Abdullah bin al-Mubarak. Ya, dia ada mazhab dia sendiri. Maka ia adalah apa yang diberitakan kepada kami oleh Ahmad bin Abdah al-Amuli, guru kepada Imam Tirmizi. Ahmad bin Abdah an ashab Ibnul Mubarak anhu. Daripada ashab, sahabat-sahabat, ya, murid-murid. Bila sebut ashab ni biasanya talamiz, ya, ataupun atba', pengikut-pengikut Ibnu al-Mubarak anhu, daripada beliau. Jadi ramai. Ahmad bin Abdah ni diambil daripada ramai murid Imam Ibnu al-Mubarak, daripada Ibnu al-Mubarak rahimahullah ta'ala. Walaupun ramai disebut ashab Ibnu al-Mubarak, tetapi mazhab Ibnu al-Mubarak ni kemudian pupus, ya, sebab tak ada yang sambung. Ya, tak ada yang sambung. Kemudian an Abi Wahbin an Ibnil Mubarak, wa minhu ma ruya an Abi Wahbin an Ibnil Mubarak, dan di antaranya apa yang diriwayatkan, maruya. Ya, dia tak sebutkan siapa guru dia. Maruya. Yang kedua, tak disebutkan nama gurunya, ya. Hanya disebut maruya, apa yang diriwayatkan. An Abi Wahbin, daripada Abu Wahab, an Ibnil Mubarak, daripada Abdullah bin al-Mubarak. Yang untuk mazhab Ibnu al-Mubarak ni ramai guru dia, ya, ramai. Tetapi tak disebutkan, hanya ruya-ruya saja. Wa minhu maruya an Ali bin al-Hasan an Abdullah bin al-Mubarak. Ya. Di antaranya ada yang diriwayatkan daripada Ali bin al-Hasan an Abdullah bin al-Mubarak. Jadi tak disebutkan nama guru siapa, hanya Ahmad bin Abdah saja disebut mula-mula saja, ya, Ahmad bin Abdah. Tapi selepas tu tak dinyatakan sama ada gurunya, tapi disamarkan, ya, maknanya tak dinyatakan namanya, ataupun mungkin secara wijadah. Wijadah maknanya ada dia punya kitab dia yang sampai kepada Imam Tirmizi, ya, dan dinukilkan daripada kitab tersebut. Wallahu a'lam. Wa minhu maruya an Abdan, antaranya lagi apa yang diriwayatkan daripada Abdan an Sufyan bin Abdul Malik, ya, an Ibni al-Mubarak. Wa minhu maruya an Habban bin Musa an Ibni al-Mubarak. Wa minhu maruya an Wahab bin Zam'ah an Fadalah an-Nasawi an Abdullah bin Mubarak. Jadi ini semua sumber bagi fiqh
Imam Ibnu Al-Mubarak yang sampai kepada Imam At-Tirmizi. Walahu rijalun musammauna, dan baginya ada rijal, maknanya ada sebenarnya perawi-perawi, rijal ni perawi-perawi bagi mazhab Ibnu Al-Mubarak ini, musammauna yang disebutkan namanya, siwa man zakarna, selain daripada apa yang telah kami sebutkan. Maknanya ramainya murid-murid Abdullah bin Mubarak ini, jadi disebutkan walahu rijal, dan baginya ada perawi-perawi yang lain lah, yang adalah nama dia selain daripada yang telah kami sebutkan, an Ibni Al-Mubarak, daripada Abdullah bin Al-Mubarak. Jadi ramai murid Abdullah bin Mubarak, cuma mazhabnya itu tidak kekal lah, tidak sampai kepada kita pada hari ini. Yang keempat, wa ma kana fihi min qauli Syafi'i, dan apa yang terkandung dalam kitab ini daripada pendapat Imam Asy-Syafi'i, faksaruhu ma akhbarani bihi Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani an Syafi'i. Maka kebanyakannya ialah apa yang dikhabarkan kepadaku oleh Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani an Syafi'i, daripada Imam Syafi'i. Jadi antara Imam Tirmizi dengan Imam Syafi'i hanya ada satu perantara sahaja. Sebab Imam Syafi'i meninggal 5 tahun kemudian baru Imam Tirmizi lahir. Jadi ada perantara di antara Imam Tirmizi dengan Imam Asy-Syafi'i, iaitu ashab Asy-Syafi'i, murid-murid dan pengikut Imam Asy-Syafi'i. Dan dia ada lagi sumbernya, wa makana minal wudu was shalah hadatsana Nabi Abdul Walid Al-Makki an Syafi'i. Khusus tentang bab wudu dan solat telah diberitakan kepada kami oleh Abdul Walid Al-Makki an Syafi'i, daripada Imam Asy-Syafi'i. Jadi kebanyakannya satu perantara lah, sebab jarak yang dekat antara At-Tirmizi dengan Imam Asy-Syafi'i. Wa minhu mahaddatsana Nabi Abu Ismail, dan di antaranya lagi apa yang diberitakan kepada kami oleh Abu Ismail, haddatsana Yusuf bin Yahya Al-Qurashi Al-Buaiti an Syafi'i, yang diberitakan kepada kami oleh Yusuf bin Yahya Al-Qurashi Al-Buaiti an Syafi'i, daripada Imam Asy-Syafi'i. Wa dzakara fi asya' an Rabi', dan beliau juga menyebutkan di dalamnya beberapa perkara, beberapa perbincangan, perbahasan an Rabi' an Syafi'i, yang diambil daripada Ar-Rabi' daripada Asy-Syafi'i. Waqad ajaza lana Rabi' zalik, dan Ar-Rabi' telah mengijazahkan kepada kami demikian itu. Wa katabi ilaina, dan beliau telah menuliskannya kepada kami. Jadi Imam At-Tirmizi dia mengambil mazhab Imam Asy-Syafi'i ini daripada murid-murid, pengikut Imam Asy-Syafi'i sendiri, mubasyaratan, secara langsung. Mazhab yang keempat, wa makana fi min qauli Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Ibrahim, dan apa yang terkandung dalam kitab ini daripada pendapat Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Ibrahim, fahuwa ma akhbarana Nabi Ishaq bin Mansur an Ahmad wa Ishaq. Maka ia adalah apa yang diberitakan kepada kami oleh Ishaq bin Mansur, yang guru Imam Tirmizi, daripada Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah. Jadi digandingkan Imam Ahmad dengan Imam Ishaq ini, digandingkan seolah-olah sama, mungkin dia punya pandangan tu banyak yang sama. Illa ma fi abwab al-hajj, kecuali apa yang terkandung dalam bab-bab haji, wadiyat wal hudud, bab diyat dan hudud. Fa ini lam asma'hu min Ishaq bin Mansur, sesungguhnya aku tidak mendengarnya daripada Ishaq bin Mansur, maknanya daripada yang lain. Wa akhbarana bihi Muhammad bin Musa al-Asam, dan juga diberitakan kepadaku oleh Muhammad bin Musa al-Asam an Ishaq bin Mansur, daripada Ishaq bin Mansur an Ahmad wa Ishaq. Jadi yang bab tadi itu, bab haji, diyat dan hudud itu, dia ada perantara, bukan daripada guru dia, tapi daripada guru yang lain,
bin Musa al-Asam yang mengambil daripada gurunya, juga guru Imam Tirmizi, Ishaq bin Mansur tadi. An Ahmad wa Ishaq. Daripada Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Wa ba'du kalam Ishaq bin Ibrahim akhbarana Nabi Muhammad bin Fulayh an Ishaq. Dan sebahagian kata-kata Ishaq bin Ibrahim diberitakan kepada kami oleh Muhammad bin Fulayh an Ishaq. Daripada Ishaq. Waqad bayyana hadza ala wajhi fil kitab alladhi fihi al-mawquf. Dan kami telah menerangkan perkara ini mengikut wajahnya. Maknanya mengikut apa yang selayaknya. Fil kitab allazi fi al-mawquf, di dalam kitab yang aku karang. Fil kitab itu artinya dalam sebuah kitab yang aku karang. Allazi fihi al-mawquf, yang terdapat di dalamnya khabar mawquf. Yang terdapat di dalamnya khabar mawquf. Jadi ini isyarat Tirmizi kepada kitab beliau yang lain. Ya, isyarat Tirmizi kepada kitab beliau yang lain yang lebih besar, kerana di dalam itu terkandung hadis dan juga asar-asar daripada sahabat dan mungkin tabi'in. Ya. Sebab dia kata dalam kitab yang lebih besar itu ada mauquf, khabar mauquf. Mauquf ini ialah apa yang diriwayatkan daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam kitab Sunan At-Tirmizi hanya ada hadis-hadis marfu'. Hadis-hadis marfu'. Ya. Kalau ada yang mauquf pun sedikit sangat. Kerana kesemuanya itu lebih difokuskan kepada hadis-hadis marfu'. Manakala yang bercampur dengan mauquf dan lain-lain itu dalam kitab yang lain. Tapi kitab tersebut dikatakan mafqud, hilang. Tak sampai kepada kita lah. Ya, tidak sampai kepada kita. Nah, ini adalah sumber-sumber Imam At-Tirmizi berkenaan dengan mazhab ulama fiqh. Dan beliau hanya menyebut mazhab Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Ibnu Al-Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Ibrahim. 6 tokoh ni, padahal banyak lagi lah. Ya, ada banyak lagi. Tapi ini pun sudah memadai untuk membahaskan hadis-hadis yang beliau bawa dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Dan tidak disebutkan Imam Abu Hanifah sebab Imam Abu Hanifah ini dia ada perselisihan yang masyhur di zaman ini, zaman sebelum itu pun, kurun kedua dan kurun ketiga hijrah. Perselisihan yang masyhur antara madrasah ahlul hadis dengan madrasah ahlur ra'yi. Aliran ahlul hadis, maknanya yang kuat berpegang dengan hadis, dan satu lagi madrasah ahlur ra'yi, aliran yang berpegang dengan ra'yu ataupun ijtihad, menggunakan akal fikiran dan seumpamanya, dan ini adalah perselisihan yang masyhur, yang mana disebutkan Rais, Ra'su Madrasah ahli Ra'yi ini ialah Imam Abu Hanifah. Ketua aliran ahli Ra'yi ialah Imam Abu Hanifah. Dan ia adalah muktabar. Perselisihan yang muktabar, bukannya ahli Ra'yi ini yang tak betul. Yang betul ialah ahli hadis, bukan. Dan disebut ahli Ra'yi ini bukan bermakna mereka tolak hadis, bukan. Ini yang kadang orang salah faham. Bila sebut ahlul ra'yi, seolah-olah mereka ini menolak hadis. Bukan. Ahlul ra'yi ini kerana mereka lebih banyak menggunakan akal fikiran dalam memahami hadis. Bukan menolak hadis. Dalam memahami hadis. Jadi mereka bahaskan berdasarkan kepada dalil-dalil yang lain. Jadi mereka bukan semata-mata dapat satu hadis, terus diamalkan. Seperti mana ahlul hadis, mereka lebih kebanyakan begitu. Dapat hadis terus diamalkan. Tetapi ahlul ra'yi ini, dia akan pastikan dengan dalil-dalil yang lain. Tengok, bercanggah tak dengan Al-Quran?
bercanggah tak dengan sunnah mutawatirah atau mustafidah, bercanggah tak dengan al-amal al-mutawarath, amali secara amali, amal yang diwarisi turun-temurun. Itu kuat dia punya hujah dia. Bercanggah tak dengan ijma', bercanggah tak dengan kias yang sahih. Jadi mereka bila sampai kepada mereka satu hadis, mereka akan cek berdasarkan kriteria mereka itu yang sangat ketat. Bukan tolak, tetapi dia pastikan bahawa betul tak hadis ini. Walaupun dari sanad mungkin sahih, dari segi sanad mungkin sahih, tetapi apabila dia bercanggah dengan al-amal al-mutawarath, amalan yang diwarisi turun-temurun daripada salaf, jadi menunjukkan ada masalah pada hadis itu. Jadi ini cara mereka menapis hadis sebenarnya. Akhirnya mereka disebut sebagai ahlu ar-ra'yi. Berbeza dengan ahlul hadis. Ahlul hadis ni bila dia dapat hadis, sahih hadisnya, mereka amal. Tanpa mensyaratkan dengan syarat-syarat yang seperti itu. Tanpa mereka melihat Al-Quran, bercanggah tak dengan Al-Quran. Seperti mana Imam Asy-Syafi'i, dia termasuk sebagai ahlul hadis juga. Walaupun Imam Asy-Syafi'i ini dia cuba nak mengharmonikan antara dua aliran ini. Nak harmonikan antara dua aliran, antara ahlul hadis dengan ahlul ra'yi. Dia cuba harmonikan. Tapi Imam Syafi'i dia terkenal dengan dia punya pendapatnya, idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Jika sahih hadis itu, maka dia adalah mazhabku. Maknanya walaupun mungkin dikatakan bercanggah dengan kias yang sahih, mungkin dikatakan itu bercanggah dengan al-amal al-mutawarath, tapi boleh harmonikan, boleh diulaskan dengan ulasan yang tidak bercanggah. Jadi ini adalah cara bagaimana ulama fiqh ni nak memahami hadis. Sebab itu penting untuk kita merujukkan kefahaman hadis ini kepada ulama-ulama fiqh. Kemudian masadir at-Tirmizi fil ilal wal rijal wat tarikh. Yang tadi sumber-sumber mazhab ulama fiqh. Kemudian disebutkan sumber-sumber Imam Tirmizi berkenaan dengan ilal, rijal dan juga tarikh. Tentang kecacatan hadis, ilal hadis, tentang rijal hadis, perawi-perawi hadis, tokoh-tokoh hadis, tentang tarikh, tentang sejarah ataupun tarikh lahir, tarikh wafat. Itu yang paling penting. Bila dia lahir, bila dia wafat. Ini menjadi perkara yang dititik beratkan oleh ulama hadis. Dan ini ialah bidang pengkhususan muhaddithin, ulama hadis. Kalau matan tadi tentang kefahaman hadis itu bidang pengkhususan fuqaha. Tapi yang ilal, rijal, tarikh ini bidang pengkhususan muhaddisin. Wa ma kana fi min zikril ilal fil ahadits wa rijal wa tarikh fa huwa ma mastakhrajtuhu min kitab at-tarikh. Jadi apa yang terkandung dalam kitab ini daripada pernyataan tentang ilal berkenaan dengan hadis, rijal dan tarikh, maka ia ialah apa yang aku keluarkan daripada kitab At-Tarikh. Apa yang aku keluarkan daripada kitab At-Tarikh. Dan beliau tak sebut haddatsana, maknanya dia tidak secara sama, tapi dia secara ambil rujuk kepada kitab terus. Min kitab At-Tarikh yang disusun oleh Imam Al-Bukhari. Wa aktsar dzalik ma nazartu bi Muhammad bin Ismail. Maknanya kitab tarikh ini ialah karangan guru beliau, Imam Bukhari. Imam Bukhari. Dan wa aksar zaid, dan kebanyakannya ialah apa yang aku bahaskan, nazartu bih, yang aku bahaskan, bincangkan dengan guruku Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jadi dia secara munazarah, nazartu bih, secara munazarah, perbincangan, perbahasan bersama gurunya Muhammad bin Ismail, dan dia tidak menyebut secara sama.
Dia bukannya yang macam tadi, kalau yang ilmu fiqh tadi diambil secara sama, diberitakan oleh guru-guru dia. Tapi yang berkenaan dengan tarikh rijal ini, dia secara munazarah. Dan juga ambil daripada kitab guru dia, kitab At-Tarikh. At-Tarikh Al-Kabir. Kalau kita, tarikh ni sejarah lah, sejarah tentang apa ni perkembangan apa ni sesebuah tempat, ya, bagaimana tempat. Tapi tarikh ya, dalam istilah hadis ialah tentang perawi-perawi, ya, tentang biografi, latar belakang, tarikh lahir, tarikh wafat perawi-perawi. Jadi bila sebut tarikh artinya itu biografi perawi-perawi, ya. Jadi Imam Bukhari ini dia ada kitab At-Tarikh Al-Kabir yang sangat besar dan disusun nama-nama perawi ini mengikut abjad. Jadi disusun mana yang bermula dengan Ahmad, Muhammad, dan beliau mengambil barakah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesiapa perawi yang namanya Muhammad diletak di awal, didahulukan. Sepatutnya alif lah, Ahmad ataupun Ibrahim kan, alif ba Ibrahim. Maknanya didahulukan, tapi tidak didahulukan Muhammad. Mengambil barakah ya, dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu barulah ikut siapa yang bermula dengan huruf alif, siapa namanya bermula dengan huruf ba, ta, dan seterusnya. Wa minhu ma nazartu bi Abdullah bin Abdurrahman wa Abu Zur'ah. Dan di antaranya juga apa yang aku bahaskan bersama dengan Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, Imam Darimi yang ada kitab Sunan Darimi, ya. Jadi beliau ambil ilmu rijal tarikh ini secara munazarah. Wa Abu Zur'ah, dan juga aku bahaskan bersama Abu Zur'ah Ar-Razi, ya. Wa aksaru zalik an Muhammad, dan kebanyakannya itu adalah daripada Muhammad, daripada guru dia, ya, Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Tirmizi dia sebut gurunya ini Muhammad. Qala Muhammad. Kalau dalam Sunan Tirmizi dia akan kata Qala Muhammad. Jadi bila kata Qala Muhammad itu kena tahulah, ya, kita kena tahu itu guru dia, Imam Al-Bukhari. Wa aqallu syai'in fi an Abdullah wa Abi Zur'ah, dan yang paling sedikit, ya, aqallu syai', dan yang paling sedikit di dalamnya adalah daripada Abdullah, ya, Imam Darimi tadi, dan juga Abu Zur'ah. Jadi perbahasan tentang ilal rijal dan tarikh ini, ya, kebanyakannya itu, majoritinya daripada Imam Al-Bukhari dan sedikit daripada Imam Darimi dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Walam aru ahadan bil Iraq wala bi Khurasan fi ma'na al-ilal wa tarikh wa ma'rifah al-asanid kathira ahadin a'lam min Muhammad bin Ismail. Jadi beliau nak kata, ya, hebatnya guru beliau ini Imam Al-Bukhari, yang dikatakan walam aru ahadan bil Iraq, dan aku tidak pernah melihat seorang pun di Iraq maupun di Khurasan yang berkaitan makna ilal, tarikh, dan mengenali sanad-sanad ini, kathira ahadin, ya, ataupun kabira ahadin, seorang yang lebih besar, a'lam, yang lebih mengetahui daripada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jadi beliau mengangkat tingginya kedudukan Imam Al-Bukhari. Sebab itu Imam Bukhari ini digelar Amirul Mukminin fil Hadis. Ya. Amirul Mukminin ini gelaran bagi khalifah Islam yang memegang kekuasaan paling tinggi, ya, dalam pemerintahan Islam itu khalifah disebut Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukminin. Tapi dalam bidang hadis, ya, yang paling tinggi itu disebut Amirul Mukminin fil Hadis. Di zaman ini ialah Imam Al-Bukhari. Walaupun yang lain tu pun mahir hadis juga, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, ya, Imam An-Nasai, tapi tidak sama kedudukannya seperti Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi itu sumber-sumber bagi apa yang dibawakan oleh beliau berkenaan dengan ilmu ilal, rijal dan tarikh dalam kitab Sunan At-Tirmizi. As-sababul ba'ith ala bayan mazahib al-fuqaha wa ilal al-hadis, sebab yang mendorong beliau menerangkan mazhab fuqaha, ya, mazhab-mazhab fuqaha dan
illah hadis. Jadi kenapa dia bawakan? Qala Abu Isa wa inna ma hamalana ala ma bayyana fi hadzal kitab min qaulil fuqaha wa ilal al hadis li'anna su'ilna an hadza falam naf'alhu zamanan. Kata Imam At-Tirmizi rahimahullah, wa inna ma sesungguhnya yang mendorong kami untuk kami terangkan dalam kitab ini daripada pendapat para fuqaha dan juga tentang illah hadis kerana apa? Su'ilna an hadza, kami pernah ditanya tentang ini dahulu. Falam naf'alhu zamanan, namun kami tidak dapat melaksanakannya dalam satu zaman, satu tempoh. Suma fa'alnahu, kemudian barulah dapat kami melaksanakannya. Lima rajawna fi min manfa'atin nas, ya, kerana kami mengharapkan padanya dapat memberi manfaat kepada manusia. Dapat memberi manfaat kepada manusia ataupun umat Islam. Ya, apabila mereka baca kitab sunnahnya itu, mereka bukan saja mengetahui tentang hadis, tapi juga mengetahui tentang kefahaman hadis tersebut. Lianna qad wajadna ghaira wahid min al-a'immah takallafu min at-tasnim ma lam yusbaqu ilaihi. Dan satu lagi sebab, kerana kami dapati lebih daripada seorang imam yang takallafa, yang bersungguh-sungguh, yang menggembelengkan usaha untuk mengarang malam yusbaku ilahi, apa yang tidak pernah mereka didahului sebelumnya. Maknanya nak buat benda baru, kreativiti. Nak kata apa? Kreativiti. Ulama-ulama ni, mereka akan mengarang kitab yang belum pernah orang karang seperti itu sebelumnya. Jadi Imam Tirmizi pun nak cuba untuk mengarang kitab yang belum pernah dikarang seperti itu sebelumnya. Ini menunjukkan kreativiti ulama-ulama dahulu dalam bidang karang mengarang. Sebab itu apa yang sampai kepada kita pada hari ini sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Apatah lagi dalam ilmu hadis, sangat luar biasa. Melaut. Dia punya seni-seni hadis itu melaut sangat. Kerana pelbagainya karang-karangan yang disusun oleh ulama-ulama dahulu. Ada yang namanya Al-Jawami', ada yang namanya As-Sunan, ada yang namanya Al-Musannafat, namanya Al-Mustadrakat, Al-Mustakhrajat, Al-Ajza', dan sebagainya. Minhum, di antara mereka, maknanya sebelum itu sudah ada ramai ulama-ulama yang mengarang kitab. Minhum, antara mereka yang mengarang kitab ini, Hisham bin Hassan, disertakan. Kalau dalam saya punya ini, dia ada tarikh wafat. Itu memudahkan kita melihat kronologi. Maknanya Imam Tirmizi ni, bila dia susun, otomatik sebenarnya mengikut kronologi kewafatan setiap orang tu. Jadi yang tarikh wafat yang ada ni sebenarnya bukan daripada Imam Tirmizi, daripada pentahqiq, daripada pentahqiq kitab dia letakkan tarikh wafat. Tapi bila dia letakkan tarikh wafat, kita nampak Imam Tirmizi sebenarnya dia bukan suka-suka susun. Tak, dia susun mengikut tarikh wafat tu. Siapa yang mati dahulu, siapa yang masih hidup, apa yang mati kemudian disusun. Disusun mengikut kronologi. Jadi antaranya Hisham bin Hassan, wa Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj ataupun Ibnu Jurayj, Sa'id bin Abi Arubah, Malik bin Anas. Ini di antara yang sampai kitabnya. Ini ulama-ulama kurun kedua semua ni. Yang beliau sebut ini ulama-ulama kurun kedua hijrah, yang kebanyakan kitab-kitab mereka tidak sampai kepada kita pada hari ini. Hanya sebahagian saja. Antaranya kitab Imam Malik bin Anas. Kitab Imam Malik iaitu kitab Al-Muwatta yang sampai kepada kita. Kemudian lagi Muhammad bin Salamah, wa Abdullah bin Mubarak. Ini juga sebahagian kitab-kitab beliau sampai kepada kita. Wa Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah, wa Waqi' bin Al-Jarrah. Ini juga ada sebahagian, iaitu kitab Az-Zuhud. Kitab Az-Zuhud, tentang kezuhudan yang dikarang oleh Imam Waqi'. Itu ada. Tapi kebanyakan yang lain tak ada. Wa Abdul Rahman bin Mahdi, ini juga tak sampai. Jadi ini adalah tokoh-tokoh besar dalam kurun kedua hijrah yang mengarang
kitab untuk manfaat kepada umat Islam. Wa ghairuhum min ahli ilm, dan lain-lain ahli ilmu wal fadl, ya, ahli ilmu dan ahli yang mempunyai kelebihan. Sannafu, mereka telah mengarang, wa ja'alallahu fi dzalik manfaatan katsiran, maka Allah Taala telah menjadikan, ya, dengan usaha mereka itu manfaat yang banyak. Katsiran ataupun kabiratan, ya, manfaat yang besar, manfaat yang banyak. Ya, walaupun ianya bid'ah. Bid'ah mengarang kitab itu bid'ah. Tapi ia adalah bid'ah yang baik, bid'ah hasanah. Ya. Fanarju lahum bidzalika tsawab al-jazil, maka kami mengharapkan bagi mereka itu, dengan usaha mereka itu, pahala yang banyak indallah, di sisi Allah, lima nafa'allah al-muslim, kerana, ya, Allah Ta'ala telah menjadikan ia manfaat kepada umat Islam. Fahumul qudwah fi masannafu, maka mereka itu semua adalah contoh tauladan, ya, terhadap apa yang telah mereka karang. Jadi sebab itu maknanya kurun kedua hijrah tu mula berkembangnya karang mengarang ni. Sebelumnya tak. Para sahabat Nabi dan kibar at-tabi'in, tabi'in besar, mereka tak mengarang. Ya. Karang mengarang ini muncul selepas daripada zaman mereka. Selepas zaman sahabat dan kibar at-tabi'in, barulah munculnya kitab-kitab ni. Muncul kitab-kitab ini. Sebelumnya ilmu dipindahkan, dinukilkan secara sama. Secara talaki, murid mesti jumpa dengan guru secara talaki. Tidak ada yang tulis. Ada juga yang tulis, tapi secara peribadilah. Tapi kemudian mula ditulis. Ya. Apa yang didengar daripada guru itu mula ditulis. Lama-kelamaan banyaklah. Dalam kurun kedua hijrah, itu tadi tokoh-tokohnya telah disebutkan. Kemudian kurun ketiga hijrah lagi banyak. Dan lebih sistematik lagi. Ya, lebih sistematik. Dan itu merupakan kemuncaknya kepada pembukuan ilmu. Hadis, fiqh, apa semua itu dalam kurun ketiga hijrah. Baik. Masyru'iyatu al-jarhi lirwat. Pensyariatan jarah terhadap para perawi. Jarah ini ialah menilai perawi sebagai dhaif. Atau mengkritik perawi. Pensyariatan mengkritik para perawi. Maknanya boleh kita ni mengkritik para perawi. Walaupun ada yang mengatakan ianya ghibah, mengumpat. Ya, tetapi oleh kerana ia berkait dengan agama, apa yang dinukilkan itu hadis Nabi, disandarkan kepada Nabi, dan apa yang disandarkan kepada Nabi adalah agama, so menjadi darurat, ya, satu benda yang terpaksa untuk kita menjarahkan para perawi ini. Ya, apa maknanya, sekiranya mereka itu tidak layak, maka tak boleh diterima hadis daripada mereka. Ya, sebab dia berkait dengan agama. Kalau main suka-suka diterima, ya, macam Syiah. Perawi Syiah ni dia tak kisah. Riwayat apa saja, semua diterima dalam Syiah. Ini sebab itu kitab mereka besar-besar. Tapi mereka sendiri akhirnya mengakui, ya, bahawa kebanyakan riwayat mereka itu daripada orang-orang yang tak dikenali, orang-orang yang pendusta apa semua. Sebahagian lah, maknanya yang memberi fokus kepada hadis juga ni, dia nak bersaing dengan ilmu hadis ahli sunnah ni, akhirnya mereka melihat satu perbezaan yang sangat besar, ya, antara ilmu hadis dalam mazhab dalam Syiah dan juga ilmu hadis dalam ahli sunnah wal jamaah. Wa qala Abu Isa wa qad aba ba'du man la yafham ala ahli hadis al-kalam fi rijal. Kata Imam Abu Isa, sebahagian orang yang tidak faham tentang ahli hadis ini, tentang ahli hadis berbicara tentang perawi ini, telah mengaibkan hal ini. Maknanya dianggap sebagai ghibah, mengumpat. Padahal ianya adalah yang diharuskan. Ya. Sebab mengumpat itu bukan semuanya haram. Ya. Ada mengumpat yang dibolehkan. Ya. Apatah lagi seseorang itu yang berbuat maksiat, berbuat fasik secara terang-terangan,
menyebabkan orang terpengaruh dengan perbuatan fasiknya, ya, ataupun perbuatan bid'ahnya. Jadi ini mesti ditahzir, mesti diperingatkan. Disebut namanya, ini orang ni, dia terang-terangan. Ya. Jadi dia bukan mengumpat. Dia bukan mengumpat. Bahkan itu adalah kewajiban. Ya, adalah nasihat. Dia bukan ghibah tapi nasihah. Nasihat. Ya. Waqad wajadna ghairu wahid min al-a'immah min at-tabi'in qad takallamu fi rijal. Kami telah menemui, ya, lebih daripada seorang imam tabi'in yang berbicara, ya, tentang perawi-perawi. Jadi ulama-ulama tabi'in itu sudah bermula membincangkan tentang kedudukan perawi-perawi ini, ya, sama ada boleh dipercayai ataupun tidak boleh dipercayai. Jadi tuduhan ataupun dakwaan yang mengatakan perbuatan seperti ini adalah mengumpat, ya, sehingga dianggap aib, maka Imam Tirmizi cuba menjelaskan bahawa ini diamalkan oleh ulama-ulama, yes, sebelum daripada ini. Ya. Minhum, antara mereka siapa yang membincangkan tentang rijal, ya, ialah Al-Hasan Al-Basri wa Tawus, ya, dua orang tokoh tabi'in yang masyhur. Takallama fi Ma'bad Al-Juhani. Mereka telah mengkritik Ma'bad Al-Juhani. Siapa Ma'bad Al-Juhani? Beliau ini adalah orang yang pertama yang mencetuskan fahaman Qadariyah. Qadariyah. Ya. Yang mencetuskan fahaman Qadariyah maknanya Allah Ta'ala memberikan kuasa, kudrat kepada makhluk ini, dan dia boleh menentukan dengan kudrat yang Allah Ta'ala beri kepada makhluk ini, dia boleh menentukan apa yang dia nak lakukan, sama ada baik, buruk, ya, maksiat, taat. Jadi itu adalah atas diri dia. Tidak ada kait dengan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fahaman sesat. Ya, fahaman yang sesat. Jadi telah ditahzir, ya, tentang bahayanya Ma'bad Al-Juhani ini oleh Imam Al-Hasan Al-Basri dan Imam Tawus. Jadi ini termasuk jarah, ya, menjarahkan perawi. Wa takallama Sa'id bin Jubair fi Talq bin Habib, dan Sa'id bin Jubair juga tokoh besar, ya, mengkritik tentang Talq bin Habib. Walaupun dia seorang ahli ibadah, ya, abid, tetapi dia ini berfahaman murji'ah. Ya, berfahaman murji'ah. Yang mana fahaman murji'ah ini ialah antaranya mereka mengatakan bahawa jika sudah beriman itu, seseorang telah beriman, maka iman itu tidak ada kesan sekiranya dia berbuat maksiat. Ya, iman tidak bertambah dan tidak berkurang, dia tetap. Itu di antara fahaman mereka lah. Sedangkan Ahlus Sunnah mengatakan iman itu bertambah dan berkurang. Jadi fahaman-fahaman bid'ah ni, ya, seperti Qadariyah, Murji'ah, dan yang paling awal sekali Khawarij, ini sudah muncul. Ya, sudah muncul. Khawarij itu sendiri sudah muncul di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, jadi fahaman bid'ah ini sudah muncul. Dan sangat penting, ya, untuk kita menjelaskan bahayanya mereka ini. Ya. Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Syiah, Nawasib. Ya. Wa takallama Ibrahim An-Nakhai wa Amir Asy-Sya'bi fil Harith Al-A'war. Dan Ibrahim An-Nakhai dan Amir Asy-Sya'bi mengkritik Al-Harith Al-A'war. Ya. Kerana beliau ini kuat dari segi Syiahnya. Tapi Al-Harith Al-A'war ini adalah pengikut Imam Ali. Dia adalah pengikut kepada Imam Ali dan bersama dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Cuma mungkin dia ta'assub, ya, dia punya ketaksupan itu berlebihan, ya, sehingga dikritik, ya, oleh Ibrahim bin An-Nakhai dan Amir Asy-Sya'bi. Wa hakadha ruwiya an Ayyub As-Sakhtiyani wa Abdullah bin Aun wa Sulaiman. Jadi banyak nama-nama tokoh besar ni yang nak mengatakan bahawa mengkritik para perawi ini adalah harus disyariatkan, dibolehkan, ya, bukannya perkara yang haram, ya. Kerana tujuannya ialah untuk
menapis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini daripada dicemarkan. Demikian itu juga diriwayatkan, maknanya pendapat harusnya menjarahkan rawi ini diriwayatkan daripada Ayub As-Sakhtiyani, Abdullah bin Aun, wa Sulaiman At-Taimi, Syu'bah bin Al-Hajjaj, wa Sufyan Ats-Tsauri, wa Malik bin Anas, wal Auza'i, wa Abdullah bin Al-Mubarak, wa Yahya bin Sa'id Al-Qattan, wa Waqi' bin Al-Jarrah, wa Abdurrahman bin Mahdi. Ini tokoh-tokoh besar. Wa ghairi min ahli, dan lain daripada ahli ilmu, annahum takalamu fi rijal wa dha'afu, mereka membicarakan tentang para perawi dan mendhaifkan mereka. Mendhaifkan mereka. Jarhu ad-du'afa nasihatun lil muslimin. Jadi saya sebut jarah ajalah. Jarah makna tadi dah disebut. Jarah itu ialah menilai kedudukan perawi sebagai lemah dan seumpamanya, ataupun mengkritik kedudukan perawi. Tapi susah tu nak apa ni, nak sebut panjang, sebut jarah sahaja. Jadi selepas ni saya akan sebut jarah atau menjarahkan atau dijarah. Jarah ni asalnya cedera. Jarah ni kalau apa ni terluka dekat tangan kaki itu jarah, luka. Tapi diambil daripada perkataan itu, digunakan secara maknawi, makna saja. Maknanya kita melukakan keadilan seseorang itu, sifat adil seseorang itu, ataupun sifat dobit, sifat apa ni, ingatan, cara dia menjaga hadis itu kita jarahkan. Digunakan secara maknawi saja. Bukannya kita lukakan, cederakan dia betul-betul, bukan. Tapi dari segi adalah dan dari segi dobitnya. Jadi menjarahkan perawi-perawi dhaif ini adalah nasihat, suatu nasihat bagi umat Islam. Wa inna ma hamalahum ala dzalik indana wallahu alam an-nasihah lil muslimin. Jadi apa yang mendorong mereka untuk berbuat demikian? Indana, menurut kami. Mana Imam Tirmizi ni dia mengamati, dia meneliti. Kenapa imam-imam ni dia menjarahkan perawi-perawi ini? Jadi menurut kami, wallahu alam an-nasihah lil muslimin. Adalah suatu nasihat, memberi nasihat kepada umat Islam. Dia adalah nasihat, bukannya ghibah. La yuzan bihim annahum aradu at-ta'na 'ala nas. Tidak boleh diprasangkakan terhadap mereka itu, mereka ingin mencerca manusia, mencerca orang lain, bukan. Mereka bukan saja nak mencela, mencerca orang lain. Awil ghibah, ataupun nak mengumpat. Innama aradu indana an yubayyinu dha'fa haula likay yu'rafu. Tetapi yang mereka kehendaki menurut kami ialah mereka nak menerangkan kedhaifan orang-orang tersebut, mereka itu, supaya dikenali, likay yu'rafu. Li'anna ba'dal ladzi dhu'ifu kana sahiba bid'atin. Kerana sebahagian orang yang didhaifkan itu adalah sahib bid'ah, adalah ahli bid'ah. Kerana yang mereka didhaifkan itu adalah ahli bid'ah. Wa ba'dhum kana muttahaman fil hadis, dan sebahagian mereka ada yang dituduh berdusta. Muttahaman ini artinya dituduh berdusta. Dalam hadis, dalam meriwayatkan hadis. Belum pasti lagi. Muttahaman ini belum confirm, belum pasti. Tapi dah dituduh. Ada apa ni, macam bukti-bukti, ciri-ciri yang menunjukkan dia seolah-olah berdusta, tapi belum confirm. Jadi ini adalah sebab-sebab. Imam Tirmizi menyatakan sebab-sebab kenapa didhaifkan, antaranya sebab berfahaman bid'ah, dituduh berdusta. Wa ba'dhum kanu ashaba ghaflatin, dan sebahagian mereka adalah orang-orang yang lalai. Wa kasrati khata'in, dan banyak silap. Walaupun mereka itu orang yang baik, ahli ibadah, orang yang saleh, tetapi dia ini kuat dari segi ingatan tu tidak kuat. Dobit dalam menjaga hadis itu tidak begitu bersungguh-sungguh, tidak teliti. Jadi disebut ashab ghaflah, orang-orang yang lalai. Wa kasrati khata', dan banyak melakukan kesalahan, tersalah-salah. Sanad ini dimasukkan dalam matan ini.
matan ini dimasukkan dalam sanad ni. Bercampur aduk. Banyak salah. Ataupun dia sebut salah terbalik-terbalik. Nama-nama sebab nak menyebut nama perawi ni dia diberitakan kepada kami oleh si fulan daripada si fulan itu kena ingat kuat. Ingatan yang kuat. Kena ingatan yang kuat. Kalau tak kuat ingatan dia akan bercampur-campur. Apatah lagi 10 hadis, 100 hadis, 1000 hadis, 10,000 hadis, lagi bercampur. Fa arada haula al-aimah yubayyinu ahwalahum syafaqatan 'alal din wa tasbitan. Maka para imam-imam itu menghendaki untuk menerangkan hal keadaan mereka ini kerana kasih terhadap agama. Kasih terhadap agama dan untuk meneguhkan agama. Kerana kasih dan ingin meneguhkan agama. Bukannya saya saja nak mengumpat, mencerca orang lain. Lianna syahadah fitin haq an yutathabbata fiha min asy-syahadah fil huquq wal amwal. Kerana persaksian dalam agama itu lebih berhak untuk dipastikan mengenainya berbanding persaksian dalam perkara-perkara hak dan harta. Dalam perkara-perkara hak dan harta yang berbentuk dunia ni. Dunia. Sedangkan hal menerangkan keadaan perawi ini adalah agama, bukan dunia. Sebab itu disebut al-isnadu minad din. Sanad itu sebahagian daripada agama. Semua sepakat, ijma'. Tak ada yang khilaf yang nak mempertikaikan bahawa isnad ni bukan daripada agama. Tak ada. Al-isnadu minad din, walaupun bukan hadis. Ini bukan hadis, tapi semua sepakat. Al-isnadu minad din. Sanad adalah sebahagian daripada agama. Bukan hal-hal keduniaan dan seumpama. Qala wa akhbarani Muhammad bin Ismail hadatsana Muhammad bin Yahya bin Sa'id al-Qattan hadatsani Abi qala sa'altu Sufyan ats-Tsauri wa Syu'bah wa Malik bin Anas wa Sufyan bin Uyainah 'ani rajul takun fi tuhma aw dha'f askut aw ubayyin qalu bayyin. Kata Imam Tirmizi, diberitakan kepadaku oleh Muhammad bin Ismail yakni Al-Bukhari, diberitakan kepadaku oleh Muhammad bin Yahya bin Sa'id al-Qattan, diberitakan kepada aku oleh bapaku Yahya Al-Qattan. Aku bertanya kepada Sufyan ats-Tsauri. Maknanya Yahya bin Al-Qattan ini dia bertanya kepada Sufyan ats-Tsauri, Syu'bah, Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah, 4 orang tokoh besar. Tentang seorang lelaki yang terdapat padanya tuhmahan, maknanya dituduh berdusta dan sebagainya. Au dha'fun, atau terdapat padanya kelemahan. Askut au ubayyin. Adakah aku perlu berdiam atau aku terangkan? Aku terangkan. Qalu, mereka semua menjawab, bayyin. Terangkanlah. Tidak ada masalah. La haraj. Sebab ini adalah berkait dengan agama. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, mungkin panjang lagi ni. Kita break dahulu. Untuk kita rehat dalam 10 minit, 5-10 minit lah. Dan kemudian kita sambung nanti insyaAllah. Kita berhenti pada yang tadi tu, qalu bayyin.